Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah dapat kita bersama-sama pada pagi ini, pada pagi Jumaat 13 Rabiul Awal, yang sepatutnya pagi ini tuan-tuan bersama dengan Tuan Guru kita, Tuan Guru Datuk Dr. Harun bin Din. Namun atas sebab yang tak dapat dielakkan, moga-moga kita doakan Tuan Guru kita dalam keadaan sihat walafiat insya-Allah. Jadi saya menggantikan Datuk pada pagi ini. Cuma saya tak ada Datuk. Bakal jadi Datuk. Bakal tu insya-Allah tak ada arai apa, sehari dua hari dapat cucu pertama. Tuan-tuan doakan insya-Allah. InsyaAllah tuan-tuan, hari ini 13 Rabiul Awal, bermakna baru sehari kemarin sama-sama kita menyambut Maulidur Rasul, ulang tahun kelahiran junjungan besar Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, penghulu kepada sekalian para rasul, Nabi yang sangat mulia. Dan kita bersyukur kerana kita menjadi umat Nabi yang sangat mulia ini. Dan moga-moga dengan terpilihnya kita menjadi umat Nabi yang sangat mulia ini, maka kita juga berada pada aras, pada tahap orang yang mulia ketika kita dibawa bertemu dengan Allah di padang mahsyar nanti insya-Allah. Hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pagi ini di tangan saya ni kitab Syama'il Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disusun oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Yang tuan-tuan biasa dengar juga adalah kitab Syama'il Muhammadiyah, yang tu Al-Imam Tirmizi. Yang di tangan saya ni Syama'il Rasulullah Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Jadi kitab Syama'il Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini yang disusun, yang dikumpulkan kata-kata ulama berkaitan dengan sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Ghazali kumpul kata-kata ulama yang bersumberkan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hari ini insya-Allah tak lebih pada jam 10 pagi ini, takat mana kita dan baca, kita baca. Tapi kalau satu buku tak ada habis kalau habis pakai tuan-tuan tak sembahyang Jumaat lah ini. InsyaAllah takat mana berapa yang sempat kita baca, kita baca. Saya nak baca apa? Nak baca berkaitan dengan nasihat Nabi dan pengamalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sifat kemuliaan yang ada pada Rasulullah. Pasal apa nak baca tu? Pasal kita masih lagi duduk dalam mood kelahiran Rasulullah.
Rasulullah Allah utus mai, Allah hantar mai ke atas muka bumi ni dalam rangka tugas yang pertama ialah membentuk akhlak yang baik. Hatta Rasulullah tu sendiri akhlak dia sangat baik. Dan akhlak ni lah yang kita panggil buah ilmu. Kita duk mengaji subuh, kita duk mengaji duha, kita duk mengaji maghrib, kita duk mengaji isyak, kita duk pergi mengaji di pondok, kita duk pergi mengaji di masjid, kita duk mengaji di dataran SIG ni, di mana pun kita duk mengaji itu ilmu. Tetapi tuan-tuan, seandainya ilmu saja tak menghasilkan buah dia, macam tanam pokok tak ada hasil lah. Tuan-tuan tanam muktan 10 tahun tak boleh makan hasil, nak buat apa? Tanam durian sampai 30 tahun duk tengok pokok tengok pokok daun elok, batang cantik, orang duk puji pokok ambo pokok durian hang, orang puji. Bunga tiap-tiap tahun tapi tak pernah boleh makan buah. Amboi durian hang, batang pokok elok lah, ilmu saja tapi akhlak tak ada. Kue mengaji, kue cakap kasar, kue mengaji, kue sombong, kue mengaji, kue lucah percakapan dia, kue dia tak ada buah dia, manis dia tak ada. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah hantar mai dalam rangka nak bentuk buah yang manis daripada ilmu. Macam kita lah, kalau kita lagi duk mengaji akhlak kue tak elok, makna ada masalah. Ada masalah. Tak gaduh tengok orang, kita suluh kita. Tuan-tuan balik suluh diri sendiri. Aku ni kue duk mengaji, kalau aku isteri kue cakap kasar dengan suami aku. Dulu 2-3 tahun lepas cakap tak apa kasar sangat. Sejak duk mengaji ni cakap kue kasar, nada pun kue sombong, makna ada masalah. Ada masalah. Maknanya ilmu dia ilmu yang tak manfaat. Jadi macam mana anak kita jugalah. Anak-anak kita mengaji habis 2-3 degree, balik perangai teruk, tentu rasa seronok tak seronok. Anak kita mengaji insya-Allah degree pun ada, balik perangai lendit, syok. Pasal apa syok? Buah dia manis. Tapi kalau ilmu saja tinggi, akhlak kau tak elok, tak merasai manis dia. Jadi insya-Allah pagi ni saya akan baca 2-3 petikan daripada Syama'il Rasulullah Al-Imam Ghazali ini. Moga-moga menjadi istifadah. Moga-moga kita dapat istifadah, dapat pengajaran dia. Moga-moga untuk menjadi pengamalan kita insya-Allah. Mai kita tengok dulu satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi berpesan kepada Sayyidina Muaz. Ada satu ketika Nabi berpesan kepada Sayyidina Muaz. Apa kata Nabi? Awsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, ya Muaz, usika bittiqa'illah wa sidqil hadisi wal wafa'i bil ahdi wa ada'il amanati wa tarkil khiyanati wa hifzil jari wa rahmatil yatim wa linil kalam wa bazlis salam wa husnil amal wa qisaril amal wa luzumil imani wa tafaqquhi fil qur'ani wa hubbil akhirah wal jaza'i minal hisabi wa khafdil janahi wa anhaka an tasubba hakiman aw tukazziba sadiqan aw tuti'a asiman aw ta'siya imaman adilan
أو تفسد أرضا وأوصيك بتقوى الله عند كل حجر وشجر ومدر وأن تحدث لكل ذنب توبة السر بالسر والعلانية بالعلانية. Panjang hadis ni. Pesan Nabi kepada Sayyidina Muaz. Telah berpesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan daku. Sayyidina Muaz kata, Nabi pesan mai ke aku. Apa kata Nabi? Wahai Muaz, ya Muaz, aku berpesan akan dikau. Nabi pesan apa? Takut akan Allah. Pertama, takut akan Allah. Takut akan Allah ni bagi orang macam kita ni tuan-tuan, orang makam biasa-biasa macam kita ni, takut ke Allah tu pasal takut nak dapat seksa dalam neraka. Itu makam kita, makam orang biasa. Buat ni, aku nak buat benda ni berdosa. Oh, kalau berdosa sat lagi kena seksa dalam neraka. Itu makam kita, makam orang awam. Jadi aku nak bohong. Oi, kalau bohong dosa dia sekian-sekian. Bila berdosa nanti aku kena seksa dalam neraka. Itu takut kepada Allah bagi orang biasa macam kita. Orang biasa macam kita takut kepada Allah tu takut ke api neraka. Nah, itu ya. Apa sambung Nabi lagi? Dan benar dalam segala cerita dan perkataan. Nabi suruh bercakap bagi betul. Bercakap bagi betul. Sama ada kita kisah, sama ada kita cerita, ataupun kita memperkatakan sesuatu, Nabi suruh cakap bagi betul. Biarlah betul orang sakit hati daripada bohong orang senang hati. Kita pegang prinsip tu. Aku kena cakap betul. Dia sakit hati tak apa saatnya. Saat lagi dia akan fikir balik, oh kawan ni cakap betul, sungguh tak kena tang aku sekian-sekian, insya-Allah dia jadi baik. Tapi kalau tuan-tuan cakap bohong, dia senang hati, tapi bila belakang-belakang dia tahu tuan-tuan bohong, nilai diri tuan-tuan kepada dia hilang. Itu jaga. Nabi pesan betul. Dan menyempurnakan dengan janji. Nabi suruh kalau berjanji tunai. Sebab orang yang jenis berjanji tak tepati ni, orang ni ada sifat munafik. Dia berjanji, dia jenis tak tepat. Ataupun dia berjanji, dia tak tunai. Dia berjanji tapi dia tak mau melaksanakan janji dia, sifat munafik. Nabi tak bagi benda ni. Dan menunaikan amanah. Amanah ni selalu orang bayang apa? Orang bayang amanah ni, kita bagi satu benda kat dia, dia tolong simpan. Ya, tu amanah. Tapi ada amanah yang lebih besar dalam hidup kita. Kalau kita suami, amanah kita ialah isteri. Tuan-tuan tahu, masa kita akad nikah dulu ni, masa pak mentua kita pegang tangan kita, ataupun tu imam bagi mewakilkan pak mentua kita, pegang tangan tu adalah amanah. Pegang tangan tu, walaupun dia sebut ni aku nikah akan nikah, sebenarnya ni aku nak abang, ni anak dara ni aku nak bagi ke hang. Tu bahasa lah. Lepas ni aku tak tanggung dah, yang nak tanggung hang. Tu bahasa. Tapi kita tak baca bahasa tu. Kita kira nikah syok tu. Tapi sebenarnya itulah amanah. Pak mentua kita kata ni aku nak bagi hang. Ni anak dara aku ni, aku tak tanggung dah lepas ni. Dia tak tutup aurat, dia tak sembahyang, dia tak puasa, dia bercakap buruk, aku tak tanggung dah. Yang nak tanggung hang. Amanah. Kita jadi ayah, satu hari isteri kita bersalin, amanah. Amanah belakang. Ni bukanlah amanah baru ni apa dah, ni amanah. Amanah ni kita dah fikir, ustaz ni nampak pelik 3 kali amanah dah. Ni cerita amanah lain. Amanah ni amanah yang Allah Subhanahu wa taala bagi dekat kita. Tu amanah. Bukan mesti amanah tu benda yang orang kirim.
Kalau kita sebagai anak, amanah dia apa? Menyempurnakan hak-hak ayah kita. Antaranya amanah seorang anak lelaki khususnya, bila ayah dia meninggal, mak dia tu adalah amanah dia. Maknanya mak ni bila tua, tak semayang, tak puasa apa, dia tanggung. Tu amanah anak lelaki. Sebab itu hak menjaga mak tu anak lelaki. Tetapi mak ni kadang-kadang dia senang duduk dengan anak perempuan. Tak apalah, cuma tanggungjawab tu tetap terletak pada orang lelaki, anak lelaki. Dia nak kena pasti mak dia nak semayang macam mana, mak dia nak boleh ambil semayang macam mana. Tanggungjawab dia. Maknanya kalau duduk dengan rumah kak dia ke adik dia pun, dia kena pergi pusah bilik ayam, belanja dia. Ni macam mana mak nak semayang, macam mana mak nak ambil yang semayang. Tu tanggungjawab yang dia kena buat. Jadi orang lelaki ni payah sikit lah. Orang lelaki ni, orang perempuan mudah. Di padang mahsyar nanti orang perempuan, bila Allah Ta'ala panggil timbang apa semua, hang boleh masuk syurga. Dia pun melangkah masuk syurga. Orang perempuan senang-senang dia. Kalau masuk neraka pun neraka lah. Tapi orang lelaki dah. Orang lelaki lepas timbang, lepas apa semua, hang ni nampak pahala lebih, boleh masuk syurga. Kita pun berjalan kemai dah. Masa tu ada 4 orang perempuan akan keluar. Dia akan keluar, ya Allah panggil tu 4 lepas herat teman-teman. Ampun dia nak masuk syurga no. Bini kita akan repot kepada Allah. Ya Allah, nu masa di dunia dulu ya Allah, sekian laki ku ni. Aku keluar pergi beli ikan depan rumah orang Cina motor mejual saya, aku tak pakai tudung, dia tak kata apa pun kat aku. Lingkup tok laki dia. Walaupun tok laki dia tu orang masjid, tok laki dia jubah meleret serban ni panjang bengkok. Masjid ni tu sah cerita lah, tak ada orang azan dia pergi tunggu dah. Tapi isteri tak tutup aurat. Anak pula panggil, ya Allah ni pak aku ni dulu aku duk keluar kerja awal, aku tak dan sembahyang subuh, pak aku apa pun dia tak kata. Lingkup pula. Walaupun pak aku ni duk pergi subuh, duk pergi azan subuh, tarhim subuh, tapi aku duk pergi kerja sebelum subuh tak sembahyang, dia tak kata apa. Kena juga. Adik perempuan dan kak kita juga. Kan kita wali mereka. Mereka suami meninggal, kita nak kena tanggung. Kak kita, adik kita pun repot juga. Dan akhirnya mak kita. 4 perempuan ni. Ni tanggungjawab orang lelaki. Dan kita alhamdulillah perbaik bagi betul. Tang mak, kak, adik kita, anak kita, isteri kita pun kena ambil kira. Itulah amanah. Itulah amanah. Okey. Dan meninggalkan akan khianat. Nabi suruh Muaz pesan baik kat kita, khianat jangan. Orang bagi satu-satu amanah kat kita, buat, laksana. Jangan khianati amanah tersebut. Antara khianati amanah, seorang suami tak memberikan ilmu agama kepada isteri dia, itu khianat. Lah ustaz, saya tak erti nak ajak isteri saya, bagi dia pergi mengaji. Kita dah tak erti, dia nak pergi mengaji pun kita tak bagi. Jawab kita depan Allah. Jawab kita depan Allah. Baik. Dan memelihara akan orang yang sekampung. Nabi peringat tu, kita duduk dalam masyarakat kena pandai. Ada keperluan tolong menolong pi, ada keperluan gotong royong join, ada kematian libatkan diri. Islam tak bagi jadi kera sumbang. Kera sumbang ni apa? Hang aku rumah hang. Orang kata sat lagi hang mati pun dia kata aku upah dah orang nak urus. Itu dia sombong.
tak mau hidup bermasyarakat, Islam tak bagi. Islam suruh ambil kisah jiran-jiran kita. Dan rahmat akan anak yatim. Rahmat ni apa? Rahmah, kasih sayang. Dengan anak yatim ni kena bagi tumpuan kasih sayang. Yang terbaik belah dia. Kita ni tuan-tuan, anak yatim ada dua jenis. Satu anak yatim orang, satu anak yatim sendiri. Anak yatim sendiri ni macam mana? Anak yatim orang ni anak orang lah. Anak orang pak dia mati, kita tak ada kena mengena apa. Tu anak yatim orang. Pun kita kena rahmah dengan dia. Anak yatim sendiri, contoh, kita lelaki, kita ada abang, kita ada adik. Abang kita meninggal, dia tinggal anak dia tu anak yatim sendiri orang. Tanggungjawab lebih besar daripada anak yatim orang. Hak belah lelaki ni, lelaki yang abang atau adik dia juga lelaki, tu tanggungjawab dia tu. Anak yatim tu dia bertanggungjawab belah sara. Tu orang panggil anak yatim sendiri. Ataupun adik kita lelaki, saya lelaki, adik saya lelaki, adik saya meninggal, tinggal anak dia, depa tu anak yatim sendiri. Tanggungjawab duduk dekat pak menakan belah lelaki. Tu jaga tu. Tanggungjawab tu pak menakan belah lelaki. Walaupun pak menakan belah perempuan boleh berkisah, tapi nak kena tanya pak menakan belah lelaki. Dia yang bertanggungjawab. Itu anak yatim sendiri. Dia kena tengok yakni kasih sayang akan dia. Dia anak yatim tadi, dan berbuat kebajikan akan dia. Buat kebajikan dia apa? Bagi makan, sedia rumah, sedia pakaian, hari-hari apa, maknanya pastikan dia tidak dalam keadaan kemiskinan. Sebab itu anak yatim tak masuk asnah zakat. Kan? Anak yatim tak masuk asnah zakat. 8 asnah zakat anak yatim tak ada. Pasal apa? Pasal anak yatim memang wajib kita jaga. Wajib kita. Sebab itu dia tak ada asnah. Sebab kalau tak zakat pun kita kena jaga dia anak yatim. Tu. Sebab itu dia tak ada asnah. Dia tak ada asnah. Baik. Dan lemah lembut perkataan dengan segala manusia. Nabi pesan Saidina Muaz, cakap dengan orang dengan kasar. Kasar ni tuan-tuan, kasar lembut ni dia bukan terletak pada derah atau pelannya volume. Sengah kita dia silap. Kawan tu suara derah, dia kata kasar dah. Kasar tu bukan letak pada derah atau pelannya suara. Ada suara pelan kasar, ada suara pelan, suara derah lembut ada. Dia suara derah duduk belakang rumah ambil serai, laki dia duduk tang pintu. Pia, duduk mana abang lapak ayam kopi. Dia suara derah tu, dia kena derah lah, dia duduk belakang. Oh, dia kata abang cek duk ambil serai, derah suara dia. Nanti saat abang lagi cek balik lagi cek bancuh. Kasar lah? Tak kasar tapi suara derah. Tak satu lagi dia suara pelan tapi kasar. Pia, bancuh ayam ke abang, dia suara pelan. Nanti saat bodoh pelan. Belum suara dia pelan. Nanti saat bodoh kasar. Walaupun suara apa? Pelan. Tu. Kasar lembut tu bukan duk tang pelan derah suara. Tapi tang kata-kata. Macam orang jiran kita wak mai makanan rumah kita. Wak mai makanan rumah kita. Dia buat qasid apa? Rasyidah ke qasidah. Hak lembut-lembut orang bubur bawang orang panggil apa ni? Rasyidah.
Rashidah. Dia tak makan Rashidah tu. Jiran dia buat main. Ni biar kami buat Rashidah bagilah ke hampa sikit. Allah minta maaf lah, kami tak makan Rashidah. Tak cerdik. Orang bagi hang ambil. Tu kita tak cerdik. Tak duduk dalam masyarakat. Orang kalau cerdik, terima kasih lah, buat macam sungguh padahal tak makan. Sat lagi atok lain lah. Ni dak. Allah minta maaf lah. Cakap pelan lah. Minta maaf lah. Rashidah kami tak makan. Kami pagi-pagi pizza. Pizza. Kasak. Tak cerdik. Orang ambil dulu. Nabi larang. Nabi marah yang jenis-jenis. Jadi Nabi tak bagi berkasak macam tu. Cakap bagi dekat pelan tu cerita lain. Tapi bagi dalam perkataan yang menyenangkan hati orang. Ingat kita duduk dalam masyarakat. Dan memberi salam akan tiap-tiap berjumpa dengan manusia yang Islam. Nabi suruh jumpa manusia yang Islam, hang kenal tak kenal, bagi salam. Kita lah dah naik lift orang Islam dah kalau 3-4 orang, tapi dah tak kenal, tak bagi salam. Patutnya hak orang masuk tu kena bagi salam. Dah ada orang dah 3 orang lah lift, hang masuk, Assalamualaikum. Dia seorang dia masuk, Assalamualaikum. Tapi kita lah dah siapa? Saya tak kenal. Nabi kata kalau dia Islam, bagi salam. Bagi salam ke dia. Kalau kita pergi luar negeri pun kita tahu ini Islam tak Islam dengan kita bagi salam. Dia jawab, ni orang Islam. Kalau dia tak jawab, ni bukan orang Islam, kita tahu. Tu Nabi suruh. Salam bukan hanya untuk orang yang kita kenal. Dan membaikkan amal. Nabi suruh amalan kita hari ke hari bagi comel. Kalau semayang, hari ni korang elok sujud dia, korang elok rokok dia, semakin hari ada perubahan dia, semakin comel, semakin elok. Dan memendekkan cita-cita dan angan-angan. Jangan panjang sangat cita-cita. Pasal apa? Ingat satu hari kita nak mati. Itu maksud dia. Buat benda yang boleh memanfaatkan selepas kita mati. Itu makna pendek cita-cita. Hak aku nak buat ni, lepas aku mati ni boleh bagi manfaat. Itu maksud pendek cita-cita. Kalau kita panjang cita-cita, kita bukan fikir lepas kita nak mati. Kita buat tu kita rasa kita duduk panjang umur. Tapi kalau kita pendek angan-angan, aku ni 40 lebih dah, nak hidup berapa hari lagi, paling lama 20 tahun. Hak benda aku duk buat ni agak-agak lepas aku mati manfaat dah. Tu pendek cita-cita. Sebab kita buat tu duk fikir. Kalau kita tengok dalam kitab Nasihat Agama dan Wasiat Imam, Imam Habib Abdullah Al-Haddad cerita, kita ketika di mahsyar nanti, orang baik dengan orang jahat kedua-dua akan terkejut. Orang baik pun terkejut, orang jahat pun terkejut di mahsyar. Terkejut waktu mana? Kan kita di mahsyar nanti, kita semua akan dibangunkan serentak. Kita semua yang mati-mati semua bangun balik. Lepas itu akan berbaris-barisan. Semua akan masuk barisan. Ni baris ni, ni baris ni, ni line ni, ni line ni semua. Line tu kita boleh pilih kan Ustaz? Tak boleh. Di baris di mahsyar tuan-tuan tak boleh pilih. Atas dunia boleh pilih barisan mana. Di akhirat tak boleh pilih barisan. Di akhirat tuan-tuan mangkit-mangkit, tuan-tuan pergi sendiri barisan tu. Ni barisan orang puasa, ni barisan orang rajin semayang malam, ni barisan orang sedekah, ni barisan orang baca Al-Quran.
Yang ni barisan taib mengumpat. Ni barisan fitnah. Yang ni barisan main judi. Yang ni barisan mengunjing orang. Macam-macam barisan. Kita sendiri akan pergi. Kita sendiri akan pergi. Pada waktu tu Allah akan menyerahkan buku masing-masing. Waktu tu terkejut. Semua orang terkejut. Orang baik terkejut, orang jahat terkejut. Orang jahat terkejut macam mana? Orang jahat akan terkejut ketika diserah buku pada dia. Dia kata, ni pasal apa ada dosa tarikh ni? Tarikh ni aku mati dah. Pasal apa aku berdosa lagi duk karaoke ni? Malaikat akan abang. Hang ingat dah masa hang pi karaoke tu, hang ada bagi duit tips ke, duit bayar ayak apa ke. Duit tu lepas hang mati sebulan, depa kumpul duit tu beli mic baru. Walaupun hang mati tapi duit hang tu beli mic tu depa duk menyanyi. Tiap kali depa menyanyi dosa masuk terkejut dia mati dah. Tapi dosa dia dapat. Orang baik pun terkejut. Tarikh ni aku mati dah. Pasal apa aku dapat pahala lagi? Pahala mengajak pula tu. Aku ni mengajak bukan erti. Masa duk hidup dulu aku duk mengaji aja, duk belajar aja, bukan duk mengajar. Mana pahala ni? Malaikat kata, hang ingat tak? Satu hari hang pi masjid Hana no. Ada satu hari tu hang lepas kuliah, ada orang duk edar tabung tu. Hang buat duit tu lepas hang mati sebulan depa beli mic baru. Mic tu depa bagi ustaz cakap. Tiap kali ustaz cakap hang dapat pahala Allah, tuan-tuan. Tu makna dia pendek angan-angan. Kita fikir, ni aku nak keluar duit ni, aku nak beli benda ni agak-agak nak boleh bagi manfaat tak kat aku lepas mati. Kita kena fikir macam tu. Kita kena fikir pasal kita dulu. Untuk akhirat kena fikir pasal kita dulu. Orang panggil apa? Selfish. Bukan selfie. Selfish. Pentingkan diri sendiri. Kalau berkaitan akhirat, kena pentingkan diri sendiri. Ni aku nak bagi duit ni, aku nak dapat apa di akhirat? Tu penting. Keluar nak jaga. Ni aku nak beli benda ni boleh bagi manfaat tak aku? Kalau tak boleh bagi manfaat, boleh balik simpan. Biar ada manfaat kepada kita. Saya nak simpan kat anak-anak ustaz, tak salah. Simpan kat kita dulu. Tuan-tuan, saya ulang 2 kali. Tuan-tuan nak simpan kat anak-anak tak salah. Tapi simpan kat tuan-tuan dulu. Maksud simpan apa? Buat pahala kat tuan-tuan dulu. Anak-anak kita nanti insya-Allah. Hak kita tu pahala apa kita nak buat? Yang nak boleh dapat kat kita. Anak-anak kita nanti insya-Allah. Kalau kita buat untuk kita, anak-anak kita dapat. Insya-Allah. Fikir macam tu. Dan melazimkan iman, melazimkan zikrullah, dan memaham makna Al-Quran, kasih akan akhirat. Yang kita cerita tadi. Dan takut akan hisab di dalam hari akhirat. Takut itu. Tuan-tuan, saya pun tak pasti saya pernah sebut atau tidak. Tapi kalau saya dah sebut, anggaplah ni ulangan. Saya pun tak ingat. Kalau saya tak pernah sebut, anggaplah ini suatu benda yang baru kita nak kongsi hari ini. Benda tu lama dah. Kalau dalam kitab Wasaya Rasul, diceritakan kepada kita, tuan-tuan, ada 2 waktu yang Allah tayangkan segala amalan kita. 2 waktu. Allah tayang daripada mula kita balik sampai kita mati. Satu, kita seorang saja boleh tengok tayangan Allah.
Satu waktu seluruh dunia ni boleh tengok ketika di mahsyar. Di mahsyar tu akan ada skrin besar. Macam mana skrin tuan-tuan tak bayang, tuan-tuan tak boleh bayang. Macam mana bentuk, wallahu a'lam. Satu waktu ketika kita nak mati, Allah Ta'ala tayang. Satu benda Allah Ta'ala tak tinggal. Walaupun hari ini kita lupa dah. Mungkin benda 10 tahun dulu anda rasa kita pakai lupa banyak dah. Kita pernah kata ke orang, kita pernah juih bibir ke orang. Tahu juih bibir? Dosa. Kok kita main duk cerita apa kat kita, dia pergi belakang kita buat. Dosa. Tambah mak kita lagi berdosa. Tambah ayah kita lagi berdosa. Kita buat dosa. Kita bukan ingat dah. Dah berapa ratus kali dah biar ni duk herot. Tak ingat dah. Tapi semua ada dalam rakaman Allah. Semua ada. Ataupun ada satu ketika kita sangka buruk dengan suami kita, berdosa. Isteri sangka buruk dengan suami. Pak hang ni patut ke 5 sampai rumah dah. Aku perasan dia singgah kedai. Dia buat itu. Singgah kedai mana? Ada lah kedai tu. Dia sangka buruk. Padahal suami dia tu tayar motor pancit, duk tolak, duk peluh sampai ketin. Dia sangka buruk kat suami dia. Dosa dah. Kita mungkin lupa dah. Tapi rakaman Allah tak lupa. Allah akan rakam. Dan Allah akan tayang balik. Allah akan tayang. Ini maksud dia ni. Maksud dia apa? Takut akan hisab di alam akhirat. Okey. Cukup dekat tu tuan-tuan. Mari kita baca pula sikit kata-kata para ulama. Tadi yang Nabi kata kepada Sayyidina Muaz, mari kita tengok pula satu dua daripada kitab Syama'il Rasulullah Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, kata-kata ataupun himpunan sifat-sifat Nabi yang dinukilkan oleh para ulama. Saya baca satu. Kana asyaddan nasi tawadu'an wa askanahum fi ghairi kibrin wa ablaghahum fi ghairi tatwilin wa ahsanahum bishran la yahuluhu syai'un min umuri dunya. Apa kata Imam Ghazali? Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terlebih sangat daripada manusia lain dalam merendahkan dirinya. Nabi tawadu'an, merendah diri. Walaupun dia tu nabi, walaupun dia tu presiden kepada sebuah negara Islam, walaupun dia tu panglima perang, tapi Nabi tawadhu', rendah diri. Kita baru dapat satu pangkat, sembang ketiak lueh dah dengar. Bercakap Allah, cakap tak jatuh sepatah, baru Tuhan bagi satu dua kelebihan. Sombong. Anak baru boleh UPSR 5A. Anak baru boleh UPSR dapat 5A. Sembang macam anak dah jadi Presiden Amerika Syarikat. Sembang. Sombong tak kata wahala. Itu kalau bahasa saya lah. Sombong tak pada ngaru, tak pada ngarupa. Dapat cucu gebu, hidung mancung, Allah. Sembang macam dengan cucu dia ratu cantik dunia. Sembang. Cerita orang tak tanya apa. Cerita. Sombong. Baru Allah bagi sedikit kelebihan. Sombong. Cakap Allah benci orang kaya yang sombong, tapi Allah lebih benci orang miskin yang sombong. Allah benci orang kaya yang sombong, bukan Allah benci orang kaya dah. Allah lebih kasih orang kaya yang tawadhu'. Allah kasih kepada orang miskin tawadhu', tapi Allah lebih kasih kepada orang kaya yang tawadhu'.
Allah benci kepada orang kaya yang sombong, tapi Allah lebih benci kepada orang miskin yang sombong. Ada ke ustaz orang miskin sombong? Ada. Apa dia ciri orang miskin sombong? Hang sombong, hang tak sembahyang. Hang miskin, hang tak sembahyang. Hang miskin, hang melambat-lambatkan sembahyang. Itu sombong. Hang miskin, dahlah hang miskin, pagi-pagi hang lena. Sedangkan pagi-pagi itu Allah buka pintu rezeki. Hang duk lena di rumah, duk lang kebab. Hang sombong. Bukan kata orang miskin, orang kaya pun lena pagi itu menyombong. Sebab itu Nabi larang tuan-tuan kita tidur ba'da subuh, waktu duha tak boleh tidur. Orang yang tidur waktu duha orang sombong. Waktu tu waktu rezeki dibuka, kita lena sombong. Nak lena nu sat lagi ni pukul 12 tu qailulah ataupun mengantuk sangat tu lepas Zuhur, duha, jangan langsung ajak latih anak-anak di rumah, marah kalau tidak. Orang sombong, gagah, kaya gagah ni, miskin pun duk lena. Itu sombong, cakap tak jatuh. Orang miskin cakap sombong. Allah marah. Nabi dah, Nabi tawadhu'an, rendah diri, dan terlebih sangat segan akan dirinya, padahal tiada takbur yakni membesarkan dirinya. Nabi ni segan, bukan segan kedah. Segan kedah ni malas. Tak, Nabi segan. Dia rasa diri dia ni tak ada apa. Padahal tak sangga dah dengan dia rasa tak ada apa. Macam kita, tuan-tuan, kita duduk sembang dengan kawan-kawan kita boleh. Contoh kita ambil tok guru kita lah, Datuk Harudin, tok guru kita. Kita kalau depan dia kita rasa apa? Rasa segan. Kita tu rasa segan, bukan segan malas je dah, segan. Rasa kita ni macam tak ada apalah. Tu segan. Nabi macam tu. Walaupun dia tu ada segala, tapi segan. Cakap pun berlapik elok, tak ada kasar, tak ada apa. Walaupun dengan orang miskin, walaupun dengan hamba dia, ada belakang-belakang lagi diceritakan. Dan terlebih sangat dia akan fasih perkataan, padahal dia tiada melanjutkan perkataan. Apa makna? Dua benda dia kata di sini. Ulama kata dua benda. Satu, Nabi fasih. Satu, Nabi tak lanjut perkataan. Maksudnya apa? Nabi kalau bercakap seketui-seketui. Nabi suka ulang perkataan. Dia tengok kalau dia bercakap, audien dia kurang jelas, dia ulang, dia tak kelang kabut, dan tak panjang-panjangkan benda tak patut panjang. Kadang-kadang kita ni suka merawit, bahasa Kedah senang. Panjang tu ialah merawit. Anak dia ni orang perempuan, bukanlah orang perempuan Langkawi, ni orang perempuan Kuala Kedah. Kuala Kedah tak boleh, ada orang Kuala Kedah kita ambil Pulau Nyoh. Anak dia tinggal kemplekat lengkap bulat. Anak dia jenis cekap, dia tinggal bulat, sekali dia masuk balik tarik. Tinggal bulat. Macam mana merawit? Hang marah kat anak sudah lah. Ini dia lah yang mak nak marah ni. Pak hang pun macam ni. Pak hang naya, pak dia kata aku pun kena. Dia merawit. Jangan merawit orang. Kita nak kata kat kawan tu, tuju kawan tu, dosah duk babit keturunan dia. Macam tu contoh. Hak jahat dia bukan kaum dia. Yang jahat dia bukan agama dia. Yang jahat dia bukan orang kampung dia. Contoh macam tu lah. Adalah orang kampung Bukit Malut contoh, buat satu jahat, benda jahat, anak terona Bukit Malut. Takkan kita nak kata semua orang jantan Bukit Malut jahat? Itu maksudnya. Satu-satu benda tu jangan duk merawit paling. Jangan merawit paling. Tak dia. Kalau bercakap pun Nabi ni jenis tuju terus. Bagi orang mudah faham. Tak usah duk perendang biar orang tak faham. Kadang-kadang syuk nak bagi panjang aja.
Padahal cerita benar tu Nabi suka tuju cakap, dan Nabi fasih. Kita Nabi minta kita bercakap pun jangan laju sangat, jangan kalut sangat, cakap. Dan cukup benda yang nak cakap. Kalau rasa sampai dah maksud, berhenti. Macam tu, tak buang masa. Dan yang terlebih baik ia daripada segala manusia menyukakan hati. Nabi antara ramai-ramai manusia, Nabi lah yang orang duduk dengan dia, orang rasa senang hati. Tuan-tuan kena jadi macam tu. Biar kalau kita mai dalam majlis orang tu, orang rasa senang. Kat Leha ada seronok, ada seronok kat Leha. Jangan mai dah Leha tu, mai dah mampu kita. Orang susah hati. Kalau dia mai orang susah hati, jangan. Kita biar orang senang kalau kita ada. Kita bina Nabi ni terlebih baik daripada segala manusia yang menyukakan hati. Seronok. Kalau kita duduk dengan adik-beradik seronok dengan kita, walaupun kita miskin. Tuan-tuan, kalaulah tuan-tuan kaya tapi tuan-tuan bercakap menyombong, orang suka tak kita? Tak suka. Tuan-tuan kereta besar balik kampung tapi sembang tak jatuh sepatah, orang melut. Walaupun tuan-tuan kaya, tapi kita taklah kaya apa mana, tapi dengan adik-beradik tegur, dengan pok-pok nak orang sayang kita. Itu maksud Nabi tu. Kena cerdik, kena kita kalau ada anak-anak latih bermasyarakat. Macam kita budak-budak balik kampung tengok orang tua duk tebas rumput tepi sungai, kita pun tahu dia duk tebas rumput. Tapi yang kata bahasa menyukakan hati manusia ni, dia slow motor dia. Pak Long duk buat apa tu? Tegur. Padahal dia pun tahu Pak Long tu duduk tebas rumput. Dia pun tahu, tapi tanya tu menyukakan hati orang tua. Orang tua akan abang amboi anak Haji Razali tu, aku duk buat kerja tadi, dia slow tanya. Menyukakan hati orang. Dan orang tua tu pula kena faham lah. Sekali budak berhenti tanya, Pak Long buat apa? Awak ingat aku jahit baju? Hang habak lah menebat. Orang tua apa dah agak jenis tu. Dah orang tanya dia buat. Orang tanya, dia tanya tu sebagai dia orang mu, tegur lah tu. Tegur lah. Tu menyukakan hati. Walaupun dia mengaji bukan tinggi benar, tapi dia pandai menyukakan hati orang tua. Orang tua. Itu kita kena ajak. Kena. Anak-anak kena latih. Kadang-kadang orang main rumah kita kelui, depa keluar main. Kena kelui anak kita, kelui main. Ni hak main ni siapa? Salam. Ajak. Kena ajak. Tak boleh. Budak-budak ni kalau kita tak ajak, dia tak edit. Panggil. Ni kawan mak mengaji sekolah lalu dengan mak. Cerita. Dulu kami satu kelas duk ngorak faham. Tengah cerita tu. Abang pula mak dengan dia duk ngorak faham boleh kat mak. Tu cerita lah tu. Cerita. Salam. Ajak. Pasal apa? Menyukakan hati. Ada orang tua dia, bagus anak dia seronok macam tu. Biar kita duduk dalam masyarakat macam tu. Kena pandai macam tu. Menyukakan. Padahal tiada menyusahkan dia itu oleh sesuatu daripada pekerjaan dunia. Maksud dia apa? Nabi tak mau buat satu kerja dunia yang tak bagi manfaat dan memeningkan kepala. Hak jenis yang tak ada manfaat akhirat, Nabi tak mau ambil ke. Bahasa orang muda lah, tak mau ambil pot. Tak mau ambil kesah. Maknanya benda tu tak boleh bagi manfaat akhirat, tak usah dia ambil tahu, biar pergi dia. Macam tu. Kita ni suka tengok kawan naik kereta baru. Dia dapat duit mana? Kereta tu cara sebulan 1,500. Gaji dia 800. Hang duk fikir macam apa? Dia beli, dia tahu lah nak ambil duit mana. Maksud macam tu. Kita jangan hak benda dunia yang tak bagi manfaat dia kata. Tu benda dunia tak bagi manfaat. Tu duk fikir dia nak bayar macam mana duit minyak cukup dak, la ilaha illallah. Bukan kerja kita.
Ataupun kita lalu rumah dia, tengok dia buat cat hijau dengan merah, berhenti kereta. Kalau dia buat cat hijau dengan kuning, lah hang duk fikir apa? Bukan ada manfaat apa. Dia nak buat cat tu kau sebulan dia duk fikir dengan bini dia. Kita pi, tu maksud dia. Maknanya benda hak tak boleh bagi habuan akhirat tu. Kalau macam ni boleh. Tuan-tuan lalu tengok ada satu rumah. Rumah tu terbiak sikit rumput naik. Rumah siapa? Kalau rumah ni, kalau tahu tuan ni kita pergi ambil buat rumah nak ATM, hak tu manfaat. Tak apa. Pening kepala tak apa. Hak tu tuan-tuan pening duk fikir nak cari siapa tuan dia, sat lagi nak tukar cat berapa duit. Pening kepala. Hak tu Nabi suruh. Pening hal dunia untuk akhir. Tapi kalau duk pening awak dia buat cat ni, kalau dia buat cat ni elok, tu sah. Hak tu rumah tangga dia bagi dia. Tu maksud Nabi. Maknanya Nabi ni tak buang masa dengan fikir hal dunia yang tak bagi manfaat. Fikir benda dunia yang bagi manfaat, tu bagus. Tu bagus. Dia sambung lagi tuan. Yuhibbu at-tib wa yakrahu ar-raihata ar-radi'ah wa yujalisul fuqara wa yu'akilul masakin wa yukrimu ahlal fadli fi akhlaqihim. Apa kata Imam Ghazali lagi? Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yuhibbut thayyib, kasih akan bau-bauan yang harum. Nabi seronok dengan minyak-minyak wangi, dengan bau-bau yang wangi-wangi. Nabi seronok. Dan Nabi ini terlebih suka menerima hadiah yang berbentuk benda yang harum tadi. Nabi seronok. Kalau tuan-tuan nak ambil sunnah ni, pergi beli minyak atar 2-3 botol, jumpa kawan-kawan hadiah. Ataupun tak larang ustaz nak hadiah betul, hadiah calit boleh, calit pun calit. Itu sunnah Nabi. Sunnah Nabi itu calit ni. Dan benci akan bau yang busuk, benda-benda busuk Nabi tak suka. Dan terkadang duduk dia bersama-sama orang fakir. Nabi ni tak ada protokol. Walaupun dia presiden Madinah, negara Islam Madinah, Nabi duduk dengan orang fakir. Nabi boleh duduk berjuntai kaki, bahasa kita lah. Nabi boleh duduk sembang macam tu. Dan terkadang dia makan bersama-sama orang miskin. Nabi boleh duduk semeja dengan orang miskin makan. Dan ini paling cantik, wa yukrimu ahlal fadli fi akhlaqihim. Nabi ini dia akan memuliakan orang yang macam mana? Dia ikut standard terlebih baik perangai. Contoh ada 5 orang. 5 orang tu Nabi hormat semua. Nabi hormat orang. Tapi Nabi akan hormat lebih orang yang terlebih baik perangai dia. Orang yang terlebih baik perangai. Kita ni hormat orang yang terlebih kuasa. Itu pun kena juga. Kalau kita berjumpa dengan orang yang kedudukan dia tinggi, kita hormat kerana kedudukan dia menjaga amanah negara rakyat tu. Bukan pasal kuasa dia dah. Kita hormat dia. Tapi Nabi dia akan yang terlebih baik akhlak dia. Lagi akhlak baik kau tu, lagi layanan Nabi lagi baik. Macam tu kita pun macam tu, ikut sunnah Nabi. Siapa yang lebih baik, lebih baiklah layanan kita kepada dia. Wa ya'lafu ahla syarafi bil birri lahum, yasilu zawi rahimihi min ghairi an yu'thirahum ala man huwa afdalu minhum, la yadfu ala ahadin wa yaqbalu ma'ziratal mu'taziri ilaih. Adalah Nabi itu menjinakkan orang yang mempunyai kemuliaan dengan berbuat kebajikan bagi mereka. Tadi kita kata, tadi Imam Ghazali kata, Nabi ini dia hormat orang yang lebih baik akhlak, dia hormat.
Macam mana cara hormat Nabi? Ni. Macam mana cara Nabi memuliakan orang yang akhlak mulia ni? Dengan Nabi buat kebajikan. Buat kebajikan ni layan. Kalau dia makan minum, layan dia. Kalau dia bawa barang, tolong dia. Kalau dia sedang melaksanakan urusan, bantu dia. Itu makna Nabi suka berbuat kebajikan kepada orang yang baik akhlak. Kita bantu dia memudahkan urusan dia. Itu cara Nabi buat kebajikan. Apa saja? Dia sedang melaksanakan apa sekarang? Mari kita bantu dia. Kita bantu dia. Tak boleh banyak, sikit, menunjukkan kebersamaan kita dengan dia. Itu Nabi punya style bantuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu. Dan memberi dia akan zirahim, yakni akan kerabatnya, dengan tiada melebihkan dia akan mereka itu atas seorang yang afdal daripada mereka itu. Apa makna? Zirahim ni hubungan kekeluargaan. Macam mana kaedah Nabi tumpukan penghormatan kepada keluarga dengan cara Nabi memuliakan seseorang ahli keluarga tu mengikut afdal, mengikut keutamaan. Contoh, pak nakan dengan abang kita, siapa lebih besar? Pak nakan kita. Tok Wan kita dengan anak kita, tentu Tok Wan kita. Macam tu. Contohlah kita lah ni, kita nak buat kenduri kahwin. Kita pun pak menakan bukan ada dah, tinggal 2 orang. 2 orang tu pun hak tua sikit lumpuh lah dalam jalan ni, tapi boleh bercakap, boleh dengar, boleh ingat. Pak menakan seorang lagi ni muda sikit, kuat lagi. Kita nak buat kenduri anak kita. Kalau ikut style Nabi ni tuan-tuan, kita nak abang kat siapa lu? Nak pergi abang apa kat pak menakan tu, tua tu duduk melentang, kan boleh buat apa? Jangan pergi abang kat dia lu. Memang dia tak boleh buat apa. Nak boleh buat apa kawan bodoh terojong macam tu. Tapi dia lebih afdal, dia lebih tua. Pergi abang kat dia lu. Abang, walaupun memang kita tahu dia tak boleh buat apa. Pergi abang kat lu. Cek tu cadang ni, ada orang main Minang anak baru ni cadang nak buat kenduri 5 bulan 2 ni. Abang sudah. Macam mana perlu boleh buat tarikh tu dah. Kita pun tahu. Boleh ada tak. Lepas tu pergi abang bapak menekan hak budak. Pangah. Cadang nak buat kenduri, pangah lah tu. Tapi pergi abang. Nampak Nabi jaga. Nabi dia susun dia punya. Walaupun dia tak boleh buat apa. Tuan-tuan bayang kalau kita tak pergi abang kat dia. Orang main sembang. Dengar kata nak makan nak Allah meleleh yang tahu. Amboi no mentang-mentang aku tak boleh buat apa, jangan. Tu Nabi aja. Walaupun dia tak boleh buat apa, abang dia. Jangan tinggal dia. Tentu juga dalam apa-apa urusan. Dari segi kekeluargaan, Nabi suruh dahulukan yang lebih afdal, lebih patut apa. Walaupun dia patut tahu dia ganti kedudukan ayah kita. Dia ganti kedudukan dalam keluarga kita, dia paling tinggi. Abang. Kalau tak ada apa menakan tinggal abang adik, abang kita abang. Walaupun dia tak boleh buat apa, dia duduk dulu di Pahang, kita dapat kenduri di Kedah, dia bukan boleh balik main pun. Tapi keluar dia. Abang ni aku cadang dapat kenduri sekian-sekian. Okey, aku minta maaf tak boleh balik. Telefon belahan nak buat. Sat lagi tu, dia tahu daripada mulut orang. Tak seronok. Macam tu kita, insya-Allah. Kalau kita boleh jaga afdal zirahim, insya-Allah orang bawah kita akan buat. Tapi kalau kita pun lebih kurang, orang buat kat kita. Dan menerima dia akan orang yang meminta uzur kepadanya. Wallahu alam. Nabi ni mudah terima uzur orang. Terima uzur macam mana?
Kalau janji-janji tahu dia tak boleh mai, dia telefon minta maaf lah, saya tak ada, tak apa, tak marah. Itu mudah menerima uzur. Jangan oi hang janji dah kemarin. Jangan. Dia tak boleh mai, dia telefon dah. Aksiden ke apa ke, terima. Maknanya berlapang dada dan bersangka baik. Itu penting tu. Kadang-kadang terutama dalam masyarakat kita gotong royong. Kita gotong royong. Satu taman tu 80 orang. Tak tahu mai 20 orang. Tu sadu maki lah. Puak ni kalau jenis gotong royong tu satu. Mana hak mai buat. Takut sekali lagi kita letih saja mai tak dapat pahala. Depa dah tak mai tak berdosa pun. Tapi saya tak dapat pahala. Kita silap-silap pula duk pergi maki dia dapat doh. Tak apa, kita mai kita buat takat kita larat lah. Cara kita lah. Aku mai aku takat ni lah sudah. Tu sah duduk rekod pula puak ni depa tak mai ni sahih. Tu bukan kerja kita. Duk rekod pula depa dituang di mana lena duk langking kebak tu sah. Bab dosa saja. Itu maksud Nabi, dia mudah menerima uzur. Kalau tak mai tak apalah, hang tak boleh buat. Hak mai dapat pahala. Dan kita lah buat pengajian ke buat majlis apa pun macam tu pula. Hak boleh mai. Hak tak boleh mai sangka baik, mungkin dia ada. Selalu dia duduk mai, mungkin dia ada keuzuran hari ni apa semua. Jangan duduk kita payah menerima keuzuran orang. Wallahu a'lam. Itulah. Tadi kita mula 9:05 minit, saya berhenti 10:05 minit. Baik, tuan-tuan. Ada apa tuan-tuan nak tambah apa? Ataupun tuan-tuan nak tanya, ataupun tuan-tuan nak apa betul ya saya kata. Tak apa kau saya silap tadi, mungkin saya tak terperasan. Tuan-tuan apa betul? Dan betul tuan-tuan. Hak ustaz cakap tadi salah. Jadi saya nak tanya baliklah hak mana betul. Kalau tuan-tuan kata hak betul saya tak tahu tapi ustaz salah jaga. Hak betul dia tak tahu dia tak kita. Wallahu a'lam billawah. Jadi tuan-tuan, yang baik semua daripada Allah, hak tak elok daripada kita sendiri. Moga-moga mendapat manfaat daripada pertemuan kita tadi insya-Allah. Nah, saya minta maaf kalau ada bahasa-bahasa saya yang terkasak tergurih di hati tuan-tuan. Moga-moga kita pekat-pekat bermohon maaf insya-Allah. Jadi mari kita sama-sama kita tangguhkan majlis kita pagi ini dengan kita sama-sama baca tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.